Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, menceritakan tentang sirah Nabi SAW. Kalau dahulu kita dah cerita tentang permintaan Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk memberhentikan dia punya dakwah dia dan macam-macam tawaran yang dibuat kepada Rasulullah. Jadi pada kali ini kita akan cerita pula Hijratul Habsyatil Ula. Hijratul Habsyatil Ula, iaitu penghijrahan ke Habsyah buat kali yang pertama, iaitu hijrah yang pertama lah, hijrah ke Habsyah. Itu hijrah yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Lamma ra'a nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il azabi amarahum bil hijrati ila al-Habsyah. Nabi SAW mengarahkan para sahabat-sahabatnya supaya berhijrah ke Habsyah selepas melihat pelbagai siksaan yang dikenakan ke atas mereka. Selepas orang Islam ni disiksa oleh orang Quraisy ni, jadi Rasulullah pun tengok sahabat-sahabat ni kena seksa, tambahan di golongan yang bawah seperti mana golongan hamba tu kan, golongan sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang awal Islam yang diseksa kan. Jadi Nabi tengok pun rasa kesian dekat sahabat-sahabat ni. Jadi Rasulullah pun memerintahkan mereka, sahabat-sahabat Nabi ni, untuk mereka berhijrah ke Habsyah. Untuk hijrah ke Habsyah. Maka berhijrahlah ke sana seramai 15 orang sahabat. Ini peringkat awal. Jadi 15 orang sahabat ni diperintahkan untuk pergi ke Habsyah, untuk berhijrah ke Habsyah. 10 orang dari kalangan lelaki dan 5 orang dari kalangan perempuan. 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan yang pergi berhijrah ke Habsyah. Antara yang turut serta adalah Sayyidina Utsman dan isterinya Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara 15 orang tadi, yang 10 orang lelaki dan juga 5 orang perempuan tadi, wanita kan, yang disuruh oleh Rasulullah untuk berhijrah, di antaranya adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu dan juga isterinya iaitu Sayyidatina Ruqayyah kan. Utsman ni iaitu Khulafaur Rasyidin yang ketiga, khalifah yang ketiga lah. Kemudian Sayyidina Utsman ni dia berkahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah lah kan. Siapa dia? Iaitu Sayyidatina Ruqayyah. Itu anak Nabi lah kan. Jadi Sayyidina Utsman ni jadi menantu Nabi lah kan. Dia di antara orang yang disuruh berhijrah ke Habsyah. Selepas tinggal di sana selama 3 bulan. Selepas mereka berhijrah ke Habsyah dan mereka tinggal di sana selama 3 bulan, mereka kembali ke Mekah disebabkan rasa rindu kerana berada di tempat orang dan bilangan mereka yang sedikit. Jadi bila berhijrah maksudnya keluar daripada kampung, pergi duduk di tempat orang lain. Jadi dia akan rasa rindu kat kampung lah kan. Macam kita lah, keluar pergi kerja mana-mana jauh-jauh, kemudian kita pun rasa rindu kat kampung, jadi balik lah. Tambah pula kalau kita pergi juga pula tempat tu yang tak ramai orang kampung kita kan, orang luar lah. Antara kalau tambah lagi pula, ini Habsyah ni tempat bahasa Arab juga lah. Tambah pula kalau bahasa lain pula, contoh macam kita pergi duduk di Amerika dan ataupun mana-mana negara lah, mana-mana negara, ataupun kita pergi duduk negara Arab sendiri, ataupun kita pergi dekat aja mana Thailand kan, duduk Thailand, rasa rindu kat apa? Rasa rindu lah, bahasanya lain, banyak benda lain lah, makanan, tambah lagi kalau pergi jauh lagi, makanannya pun lain, tak sama kan. Kita sini makan nasi, sana makan beras, makan beras pula, sana makan
gandum, sana makan roti, sana makan jagung, macam-macam lah makanan kalau nak cerita kan. Tapi nak cerita rindu kat kampung tu kan, bila kita pergi tempat luar kita akan rindu kat kampung lah kan. Jadi orang sahabat-sahabat Nabi ni juga pun dia rindu dekat kampung jugalah. Jadi mereka pun baliklah selepas 3 bulan berada di Habsyah, mereka pun kembali ke Mekah. Hijrah ke Habsyah ini berlaku pada tahun ke-5 dari kenabian. Jadi hijrah yang pertama ni, hijrah ke Habsyah ni berlaku tahun ke-5 daripada kenabian, tahun ke-5 daripada Rasulullah dilantik menjadi rasul, daripada Rasulullah dilantik menjadi nabi. Ia merupakan hijrah pertama di dalam Islam. Macam saya kata tadi lah, ini merupakan hijrah yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi hijrah ke mana? Hijrah ke Habsyah kan. Jadi itu habis satu tajuk kan. Kemudian Hamzah dan Umar memeluk agama Islam. Cerita tentang Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Jadi Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah ni mereka memeluk Islam pada tahun ke-5 dari kenabian. Jadi maksudnya kemungkinan Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar ni memeluk agama Islam setelah daripada berlaku hijrah yang pertama ni lah kan. Okey. Pada tahun ke-5 dari kenabian, 2 orang dari kalangan pembesar Quraisy memeluk agama Islam. Memeluk Islam lah, masuk Islam lah. Pada tahun ke-5 kenabian. Hijrah tadi pun berlaku tahun ke-5 daripada kenabian kan. Mereka berdua, pembesar Quraisy ni maksudnya orang penting lah, orang penting dalam Quraisy. Mereka berdua terkenal dengan kekuatan dan keberanian. 2 orang yang masuk Islam ni tahun ke-5 kenabian ni, mereka ni sangat terkenal di kalangan orang Arab. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan kekuatan. Mereka ni kuat. 2 orang ni kuat. 2 orang ni orang kuat kan. Kemudian 2 orang ni juga terkenal juga dengan berani. Orang yang sangat berani kan. Siapa dia? Yang 2 orang ni yang terkenal dengan kuat dan berani ni, iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah ni? Bapa saudara Nabi. Sayyidina Hamzah ni merupakan bapa saudara Nabi SAW. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga, iaitu khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Jadi Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah ni memeluk agama Islam. Okey. Sayyidina Umar sebelum memeluk Islam adalah antara orang yang kuat menentang Islam. Tu. Ya, Sayyidina Umar ni antara orang yang kuat. Sebab tu dia belum Islam, antara orang yang kuat menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lah kan. Beliau juga antara orang yang kuat menyiksa orang yang memeluk Islam. Tu adalah satu kisah lah kan. Dia juga antara orang yang paling kuat menyiksa orang Islam. Allah memuliakan agama Islam dengan pengislaman mereka berdua, dengan 2 orang yang berpengaruh, 2 orang yang berani, 2 orang yang hebat daripada kalangan Quraisy ini memeluk agama Islam, maka agama Islam pun jadi naik lah. Jadi naik kan. Jadi hebatlah agama Islam ni kan. Jadi mulialah naik dengan Islamnya 2 orang ni tadi kan, iaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar. Kaum muslimin ketika Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar memeluk agama Islam tadi, kaum muslimin ketika itu berjumlah 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Hanya 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan waktu tu. Berapa tu? 40 11 51 kan. Masa tu baru hanya 51 orang saja yang menerima Islam setakat itu. Waktu tu kan. Jadi sangat sedikit lah. Sangat sedikit. Tapi dengan masuk Islamnya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar jadi orang Islam ni jadi mulia lah. Jadi mulia. Jadi orang Quraisy pun jadi slow down lah. Sebab apa? Ni 2 orang yang berani ni. 2 orang yang berani ni jadi Islam lah kan. Siapa berani nak ni kan. Lagi macam-macam kena kan. Sebab mereka ni kuat kan. Habis tu cerita tentang Islamnya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar kan.
Kemudian pemulauan ke atas Nabi dan juga keluarganya. Boikot kan. Boikot. Depa boikot keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kaum Quraisy berazam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melihat Islam tersebar ke seluruh kabilah. Jadi orang Quraisy ni dia jadi sakit hati, dia jadi rasa nak bunuh lagi Nabi, dia jadi lagi kuat untuk membunuh Nabi. Sebab apa? Dia tengok agama Islam ni makin lama makin berkembang. Makin lama makin berkembang. Dulu ada kabilah lain, ada lagi kabilah yang tak ada orang Islam, tapi ni boleh kata kebanyakan kabilah dah ada orang Islam kan. Jadi depan kata tak boleh jadi ni kan. Nak kena hapuskan ni benda ni, nak kena bunuh ni kan. Mereka memulau, iaitu mereka memboikot Nabi SAW dan keluarganya di lereng bukit. Mereka menghalang segala sumber rezeki dari sampai kepada Nabi dan keluarganya. Orang kafir Quraisy tidak menjual barang-barang keperluan kepada orang Islam dan tidak juga menjual kepada keluarga Rasulullah. Jadi tak boleh nak beli makanan. Cuba kita bayangkan macam mana. Kalau kita berada di tempat tu, kita di pulau dan makanan tak boleh beli kan. Macam mana kita akan jadi macam tu. Jadi tengok, itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita boleh dapat agama Islam ni, patutnya kita bersyukur sangat-sangatlah dengan agama Islam yang telah dikurniakan oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Mereka juga bersepakat tidak akan menerima perdamaian dengan keluarga Nabi selama-lamanya. Orang Quraisy juga bersepakat mereka ni tak mau berdamai dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bila-bila, tak mau. Mereka menulis apa yang mereka sepakati itu di atas sekeping kertas dan menggantungnya di dalam Kaabah. Jadi benda yang mereka tak mau buat tu, mereka tulis dan mereka gantung di dalam Kaabah. Bila gantung dalam Kaabah ni simbolik, katanya benda tu memang pegang sungguh lah. Pegang sungguh benda tu kan. Sebab tu yang digantung dalam Kaabah. Sebab Kaabah walaupun di zaman jahiliah, Kaabah ni tetap mulia. Adalah satu bangunan yang mulia di sisi orang jahiliah sekalipun kan. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-7 dari kenabian. 2 tahun ke-7 daripada kenabian. Maksudnya 2 tahun selepas keislaman Saidina Hamzah dan juga Saidina Umar kan. Jadi mereka memulau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah ke Habsyah buat kali yang kedua. Jadi kerana orang Quraisy ni buat macam-macam sehingga memulau keluarga Nabi ni sampai tak boleh nak beli makanan apa semua, tak boleh kan. Jadi berlakulah hijrah yang kedua. Hijrah buat kali yang kedua ke Habsyah juga kan. Setelah dikepung. Sebab apa berhijrah ke Habsyah? Sebab masa tu Habsyah ni dia punya raja dia dia beragama Kristian. Dan dia mengaku kenabian Nabi dia mengaku kenabian Nabi kan. Jadi mereka terima, dia kata sama, pahaman sama, percaya pada Allah lah ceritanya kan. Setelah dikepung, baginda mengarahkan semua kaum muslimin supaya berhijrah ke Habsyah. Jadi dah dikepung kan, keluarga Nabi, orang-orang Islam dikepung dan diboikot, tak boleh beli makanan apa semua, makanan terputus bekalan apa semua kan. Jadi Rasulullah pun mengarahkan semua orang Islam untuk berpindah ke Habsyah. Berpindah ke Habsyah. Jadi kata semua orang Islam, Rasulullah mengarahkan semua orang Islam berhijrah ke Habsyah. Rasulullah tak pindah kan? Tak, sebab Rasulullah menunggu tidak ada perintah daripada Allah. Jadi Nabi ni dia tak buat lah kan. Mereka yang berhijrah berjumlah 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Antaranya Sayyidina Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an. Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Ni mereka yang antara orang yang pergi berhijrah ke Habsyah buat kali yang kedua kan. Mereka bertemu dengan kaum muslimin dari Yaman, iaitu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan kaumnya. Hijrah ini berlaku pada tahun ke-7 dari kenabian. Tu berlaku hijrah buat kali yang kedua. Tu sikit sebanyak berlakunya penghijrahan di antara berlakunya hijrah di dalam Islam. Ini sejarah Islam. Jadi kita kena tengok dan hargailah perjuangan yang telah dibuat oleh
orang-orang Islam dahulu daripada sahabat Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Nanti kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Raja Habsyah memeluk Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum.